Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengharapkan semua dalam keadaan sehat walafiat. Lagi sekali kita cerita tentang riwayat hidup tomato ni. Asal-usulnya dibawa daripada South America, Mexico. Khasnya orang Aztec ni, mereka terkenal dengan buah-buah yang unik-unik. Tapi sejak beberapa ribu tahun lepas dah bertukar wajah. Sekarang dah ada hybrid, dah ada yang dia panggil heirloom, ada yang warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna purple pun. So ada yang campur pun. Saya pernah tengok hijau dengan purple lah. So kalau tanam sendiri kat rumah tomato ni, daun dia jangan makan, boleh tak? Okey, sebab daunnya ada racun, toksik, ya. Sebab dia mempertahankan, Tuhan jadikan special chemical tu, compound dalam daun dia tu. Kalau makan, kalau binatang lain cuba nak kacau dia ke, dia sebagai satu perisai dia, faham tak? Jadi kalau kita manusia pun makan, ada solenin dalam tu, boleh racun. Kalau sikit mungkin tak usah cubalah. Yang pentingnya, saya pun tak pernah cuba makan daun tomato ni kan. Yang penting ialah dalam tomato tu, nombor dua yang tak boleh, ya. Satu, daun dia. Nombor dua ialah yang tak boleh, sebenarnya nombor dua ni tak teruk sangat. Kalau you makan tanpa masak pun, tanpa you bakar dia ataupun you panaskan dia pun tak apa, boleh. Tetapi dia tidak abdal, faham tak? Tidak terbaik. Bahkan orang-orang yang selalu praktis makan tomato ni, terutama sekali orang-orang di Mediterranean sana, kalau you tengok orang kampung sana, ataupun orang sebelah Mexico sendiri, dia buang biji dia ataupun kulit dia pun dia buang. Tapi bagi saya malam ni kita belajar kulit tu boleh pakai, tak ada masalah sangat. Okey, kulit tomato tu. Tapi orang-orang kampung sana tak ambil biji dan tak ambil kulit dia, dan dia mesti bakar dulu sebelum dia makan. Maksudnya dipanaskan dahulu. Nombor tiga yang tak boleh ialah siapa yang ada gout. Sebab kalau you tahu dalam tomato ni banyak purin. Okey, purin ni nanti akan jadi uric acid. Uric acid tu kalau dia menyala, merangkaklah kita nanti. Tapi ada setengah orang walaupun gout dia boleh makan juga tomato. Jadi itu bergantung kepada sekian-sekian punya badan. Setengah orang dia walaupun ada purin tinggi, dia somehow dia boleh, untuk yang datang daripada tomato ni dia boleh tahan pula. Tapi selalunya orang ada gout berhati-hati, boleh. Walaupun nombor dua tadi, biji ataupun kulitnya kalau makan tak adalah sampai bawa maut apa-apa, kecuali kalau daun dia yang saya mula cerita tadi. Baik, kenapa you kena bakar dulu, kenapa you kena masak dulu, walaupun tak payah lama, asalkan dia panas sekian-sekian 5 minit ke, dalam kepanasan tu nanti dia akan keluar apa yang dinamakan lycopene. Jadi semua orang tahu yang tomato ni terkenal dengan lycopene. Lycopene inilah akan menjadi bahan utama, bahan senyawa hidupnya. That means the living enzim dia tu dalam badan itu. Lycopene ni adalah memainkan peranan banyak nanti manfaat dan khasiat tomato yang saya kata sampai 17 tu. So anda kena ingat, color merah tu pun datangnya daripada lycopene juga. Okay, so anda kena tahu beta carotene pun ia juga, dan dia ada satu lagi nama chlorogenic acid. Di tiga-tiga ni memainkan peranan yang cukup kuat untuk menjadikan buah tomato ni sebagai super fruit. Dia selalu saya kata superfood, tapi yang ni superfruit daripada buah-buahan ni antara yang terbaik. Bila you masak nanti, saya nak bagi satu lagi nasihat. Kalau boleh bubur minyak sedikit. Okey, maksudnya you sate dia. Orang putih panggil sate ni, maksudnya kita orang panggil apa? Kita bubur minyak nak bakar tu supaya dia cantik, satu. Nombor dua, dia akan lebih senang absorb lycopene tu, boleh keluar lebih cepat. Kan, dan disebabkan bila ada fat ataupun benda-benda yang berminyak, baik minyak kelapa ke minyak kelapa sawit ke, kan, kadang-kadang you ambil minyak olive oil pun boleh. Okey, sebab dia akan keluar namanya carotenoid. Carotenoid tu dia merupakan sampai boleh keluar vitamin A nanti pun. Awal-awal lagi dia dah boleh, kalau you buah minyak tu lebih cepat dia keluar dengan lycopene nya sekali. Jadi dari segi warna tu ada yang merah, ada hijau, ada kuning, ada purple, kan saya katakan. Tapi sebenarnya dia ada 10,000 variety jenis tomato. Masya Allah. Jadi kalau kita travel besok pergi pasar-pasar tani dia orang tu, tengok-tengok sikit lah mana dia bawa sampai 10,000 nya jenis ni. Okay, variety dia. Okay,
So nombor 2 ialah itu kebaikan nombor 1 sebab lycopene ni dia antara permainan antioksidan yang terbaik. Antioksidan, that means dia yang banyak mengurangkan karat berlaku dalam badan kita. Tahu karat maksudnya sel-sel yang osak-osak tak boleh pakai, dah berkarat lah maksudnya. Baik. Nombor 2 ialah blood pressure. Dia mengurangkan blood pressure. Dia menurunkan blood pressure disebabkan dalam tomato ni dia banyak dengan potasium. Maklum sajalah dia ada vitamin A, ada K, ada C, ada apa lagi B9, ada B6, ada folic, iron dan sebagainya. Blood pressure diturunkan disebabkan dibantu oleh potasium yang tinggi. Okey, nombor 3 ialah dia menurunkan juga kolesterol. Cantik tak? Lepas tu itu nombor 3. Nombor 4 dah lah menurunkan kolesterol. Dia membantu lagi satu berita baik untuk orang diabetes. Bagus sangat. You makanlah banyak mana pun orang diabetes tak jadi hal. Jadi bila saya kata buah-buahan tu you campur sekali dengan tomato sekali. You kena tahu diabetes mellitus sebab apa dia boleh menurunkan atau kontrol diabetes you, sebab dia tinggi dengan fiber. Apa saja yang tinggi dengan fiber cukup cantik. Okey. Dan dia ada vitamin E, dia ada vitamin C, itu membantu lagi untuk orang yang ada diabetes. Tapi yang sebenarnya sebab dia ada kromium, walaupun sikit kromium tu cukup untuk membantu diabetes mellitus. Lagi satu, dia juga low glycemic index. Maksudnya dia jauh daripada gula punya konsep, walaupun kadang-kadang juga rasa manis kan, tapi dia tidak tinggi langsung dia punya glycemic index, rendah. Tak salah saya bawah pada 40 pun dia punya glycemic index. Kalau gula tu dah 100, faham tak? Nasi tu dah dekat 70, faham tak? Baik. So low glycemic index bagus. Jadi nombor 5 pula vitamin A. Dia pre-vitamin A, antaranya untuk kebaikan mata sebab vitamin A nya. Lepas tu nombor 6, dia ada kaitan dengan anti-inflamasi. Anti-inflammation tu maksudnya radangan lah. Dan disebabkan anti-inflammation ni banyak penyakit yang boleh dibantu. Banyak teori yang mengatakan penyakit-penyakit di dunia ni selain daripada masalah toksik, masalah deficiency tak cukup vitamin mineral, salah satu yang disebabkan oleh inflamasi. Okey, so sehingga kan terus nombor 6 pula dia boleh membantu juga kardiovaskular. Apabila inflamasi itu berkurangan, body kita tidak radang lah kan, maksudnya tidak inflame, lycopene memainkan peranan lagi sekali menjaga jantung anda. Nombor 7, mengurangkan masalah stroke. Nombor 8 ialah untuk masalah ni oral ataupun periodontal, maksudnya gaham, kita punya belakang bibir ni, tahu tak, gigi kita semua ni, periodontal ni, masalah mulut dan gigi semua ni, gaham semua ni bagus. Kita amalkan tomato. 9 lagi untung. Sebab apa? Orang yang selalu komplain masalah sembelit lah, ni yang paling bagus. Dan masalah pencernaan kan, kadang-kadang kembung, kadang-kadang you tak rasa segar, sebabkan perut ni segar aja. Okey, sebab dia ada banyak fiber dan dia banyak air sebenarnya dalam buah ni. Okey. Dan ada satu lagi, dia juga mengurangkan masalah gallstone. Ni ada kaitan dengan usus kita, ada masalah dengan gallbladder, dan dia juga terkenal untuk menjaga kidney you supaya tak dapat batu karang, mengurangkan masalah kidney stone. Baik, seterusnya zaman COVID, zaman pandemik ni, ramai orang mencari jalan untuk meningkatkan immunity, mempertahankan. Ini antara satu lagi makanan yang boleh diamalkan. Sebab tomato ni memang terbaik dari sudut penjagaan immunity, sebab dia meningkatkan white blood cell juga. Okey, bukan meningkatkan secara yang tak elok. Kalau white blood cell tinggi sangat pun dah masalah lain pula kan nanti. Jadi dia mempertahankan AMIU lah maksudnya. Okey, yang ni orang perempuan suka dengar. Nombor 11 ni ialah kulit dan rambut. Sebenarnya kalau you tengok dalam skincare ataupun yang kebanyakan pada kosmetik ni, mau tak mau dia orang mesti main dengan tomato punya extract. Okey, bahkan orang yang biasa beramal dengan tomato ni, dia buat macam timun orang bubur kat mata. Rupanya dia main dengan tomato punya air dia tu. Bila dia slice tu kan, dia punya cecair dia tu ataupun isi dia tu
you you oles kat muka you, kat kulit you, boleh. Untuk melembutkan kulit memang terkenal. Tapi kalau siapa yang makan banyak tomato, kulit anda pun akan jadi berseri-seri, lebih orang kata apa, lembut dan mulus, licin. Bahkan ada kan banyak skincare yang pakai tomato. Okay, make sure you ambil yang original lah. Okay, lepas tu untuk rambut, untuk jadi lebih bersinar, bagus sangat-sangat. Okay, dia ada vitamin A, dia kan ada vitamin B, vitamin C, vitamin E, A, B, C, E. D dia tak ada sangat. K dia ada. Okay, so sikit je yang tak ada, banyak yang ada. Dia mempertahankan you daripada terbakar daripada UV. Kalau you kena sikit UV light matahari lah yang panas sangat, dia boleh mempertahankan, meningkatkan collagen, dan setengah orang boleh buat dia sebagai mask pun. Mask dia ambil tu, dia seperti biasa dia buat macam paste, dia sapu, kadang-kadang dia campur honey sikit, ataupun dia campur telur sikit kan, supaya dia boleh jadi mask. Pendek cerita, dia pun salah satu daripada anti-aging punya bahan lah. Okey, seterusnya, siapa yang orang lelaki ni, berita untuk you kalau ada prostate problem, especially prostate cancer, terkenal sangat tomato antara makanan utama untuk amalan natural. Bahkan you kena makan berkati-kati lah kalau zaman you kena kanser. Lepas tu penyakit kanser lain yang juga terkenal, dah dibuat kajian, ialah paru-paru, gastrik, maksudnya bahagian perut, ovary untuk perempuan, pankreas, dan juga breast cancer. Walaupun banyak lagi yang kajian perlu dilakukan, tapi yang paling terkenal ialah prostate lah. Baik, dia mengurangkan masalah testosteron punya problem kan. Kalau lelaki tu senang dapat botak kepala sebab terlalu tinggi testosteron semua tu, dia kontrol sedikit. Jadi rajin-rajinlah makan tomato. Orang kata paling minimum eloknya 3 hingga 4 biji, tergantung pada besar kecil lah, tapi medium size 3 biji tu dah cukup untuk seharian. 3-4 biji lah katanya untuk recommended daily allowance you. Okay, keperluan seharian tu cukup 3-4 biji sehari. Tadi saya kata vitamin A, jadi siapa yang ada masalah dengan mata, dah mula rabun-rabun, pertama sekali tak boleh nampak belah malam, night blindness dan sebagainya tu, rajin-rajin lah makan tomato sebab dia ada kuat atau tinggi dengan vitamin A. Bone, tulang pula memang bagus. Sebab apa? Dia ada kalsium. Bila dia ditwinkan dengan K, walaupun sedikit, tulang tu dipertahankan. Dia tak banyak sangat, tapi cukup untuk meningkatkan kekuatan tulang supaya kurang masalah osteoporosis. Jadi kalau anda tak bergantung pada susu, kan saya kata susu kontrol, dan tak boleh sepatutnya zaman moden ni daripada binatang, sebab yang ada injection hormon semua tu kan. Tapi yang penting ialah dalam tomato ni dia juga ada, selain pada kalsium, dia juga ada dipanggil lutein. Lutein ni baguslah kan untuk kekuatan tulang. Brain power, you punya otak, dengan lycopene tadi, dengan beta carotene semua tu, dia mengurangkan masalah nyanyuk, masalah lupa-lupa, dan kalau selalunya you kombinasi dengan olive oil atau dengan sacha and oil, you makan dengan minyak sekali, dia lebih cepat keluarnya lycopene you tu untuk penjagaan otak. Ada orang sampai buat kajian ke liver pun dah, sebab dia ada banyak B complex. Jadi liver ni boleh regeneration ataupun rejuvenation, maksudnya dia boleh naik balik dia punya tenaga. Liver ni kan kadang-kadang letih juga sebab kerjanya nak detox. Jadi yang bagusnya untuk liver ni, selalunya orang buat kajian lebih kepada tomato yang hijau. Kalau yang ada masalah liver, cari tomato yang hijau. Okey, yang lain-lain ambil yang berwarna gelap tu lah, maksudnya warna green, green bagus juga, tapi warna gelap pula, warna yang garang tu, merah, yellow, ataupun yang purple. Okey, yang last dua ialah orang pregnant. Bagus you amalkan tomato dengan syarat saya kata tadi, masak sikit dulu, atau panaskan, atau bake dulu, atau air fry ke apa, asalkan dia panas. Sebab kita nak perlukan iron masa pregnant, dan vitamin C bagus untuk janin pun, untuk meningkatkan penjagaan tulang you pun bagus sangat-sangat. Dan mereka yang nak weight loss,
nak jaga berat badan. Sebab apa? Saya kata you makan sekati pun tak risau, sebab dia banyak fiber dan banyak air, jadi you tak perlu bimbang. Okey, di weight loss ni sebab dia kalori pun tak tinggi. Kalau you makan 3-4 biji tu baru lebih kurang 100-150 kalori. Sikit lah, rendah dia punya kalori dia tu. So okey, kalau nak simpan lama sikit, jangan masuk dalam, nak bagi bukan sampai dia tak elok ataupun rasanya dah lari, you jangan masuk dalam peti ais. Itu betul. Siapa masuk dalam peti ais dia tahan agak lama juga, tapi dia punya rasa tu macam absorb by the temperature tu. Okay, so kalau lagi satu orang kata nak bagi dia tahan lama sikit, you terbalikkan tomato tu. Maksudnya bagi tempat yang batang dia tu, yang ada stem dia tu kan, dia terbalik, jadi punggung dia tu ke atas. You terbalik semua, you letak kat luar daripada peti ais. Dia senang masak, satu. Nombor dua, dia tak hilang rasa dia tu atau taste dia tu kan. Benda ni ada rasa semua ni. Dan lagi satu, kalau dia lambat masak pula, kalau masih you beli tu hijau dan you tengok-tengok you nak pakai besok ni masih keras dan sebagainya, you letak sekali dalam satu bag kertas, atau lah balut dalam guni ke apa-apa, you letak sebiji apple ataupun sebiji pear. Sebab apple dan pear ni dia akan keluarkan satu nama ethylene gas. Sebab tu nanti dia akan cepat, macam orang panggil orang buah kabat kan. Okey, lepas tu dia panas ke ataupun dia keluar gas ni ke, dia boleh lepaskan power untuk mempercepatkan supaya dia masak untuk you buat masakan you lah supaya cepat kan. Tapi kalau you nak lambatkan tu, jangan nak masuk buah-buah lain, jangan dekat pun dengan buah-buah lain. Okey, salam pada semua. Saya doakan yang terindah kepada anda sekalian, sebab anda semua orang yang baik. Ada satu kata pepatah, kalau anda merasakan kesihatan itu mahal, cubalah kesakitan. If you think wellness is expensive, try illness. Stay good, stay home. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai. Saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,